بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk menyambung pengajian kita di Miftahul Jannah ni. Pada hari ini kita bersama-sama dengan tajaan Grup Infak Masjid Darsa 6. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkatan dan rahmat kepada para penaja kita, insya-Allah. Diampunkan dosa mereka, dijadikan mereka sebaik-baik hamba Dia, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat mereka dan juga hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang ditengahkan untuk sama-sama kita belajar pada hari ini ialah kisah-kisah wali Allah Subhanahu wa taala di zaman moden. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini mungkin insya-Allah kita dimasukkan di dalam satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, inda dzikri salihin tatanazzalu rahmat. Ketika disebut nama orang-orang salih, tatanazzalu rahmat, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bakali itulah satu kelebihan bila mana kita berada di majlis ilmu. Kadang-kadang Tok Guru bercerita tentang orang-orang soleh. Sudah pasti mereka yang digelar dengan orang-orang soleh,
mereka ialah orang-orang yang kita dapat mengambil manfaat daripada kewujudan mereka pada ketika mereka ada dan juga pada ketika mereka sudah tidak ada lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bercerita tentang orang-orang soleh ialah merupakan satu manfaat, merupakan suatu manfaat yang sangat penting dalam kita mengharung hidup sebagai hamba dia. Bahkan disebut oleh para alim ulama al-hikayatu anil salihin jundun min junudillah. Cerita-cerita berkenaan dengan orang-orang soleh itu ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentera dari tentera-tentera Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan cerita-cerita itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuat dan memperkukuhkan hati para awliya-Nya. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengajaran, Nabi bercerita sama berkenaan dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Di antaranya Nabi bercerita tentang kaum Nabi Allah Isa. Nabi bercerita tentang golongan Bani Israel yang boleh diambil pengajaran untuk direnung oleh para sahabat. Di antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi bercerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang lembu yang menggala sawah ataupun kebun ataupun tanah sahabat Sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW bercerita tentang lembu itu bercakap. Pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para sahabat tenganga lembu bercakap. Nabi kata kalau Sayyidina Abu Bakar ada, dia akan membenarkan, mana dia percaya terhadap apa yang aku ceritakan. Jadi begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pengaruh cerita dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga cerita ni begitu penting menjadi elemen dalam mengajar, sehingga para ulama sebut al-hikayat, cerita-cerita itu adalah merupakan tentera di antara tentera Allah, yang dengan cerita itu Allah memperkukuh dan memperkuatkan para awliya-Nya. Allah memperkukuh dan memperkuatkan hati para awliya-Nya. Cerita ni semua orang sonok, orang tertua pun seronok, budak-budak lagi seronok. Dulu-dulu ni kalau masuk kelas, cikgu las kelas, cikgu kata siapa dia nak cerita, pakai kat tangan-tangan semua, seronok cerita. Saya ingat waktu majlis di Mata Mahmud pun ada satu orang ustaz kami, Ustaz Harun Sallallahu Alaihi Muhammad, dia punya dakwahnya ialah cerita, dan cerita dia memang hebat. Dia cerita berkenaan dengan Panglima Awang, Magellan dan sebagainya, yang Sayyidina Muhammad yang mengelilingi dunia. Dia mengajak sejarah. Jadi hebatnya Mata Mahmud dulu, yang mengajak madah-madah ataupun subjek akademik, ustaz-ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini
Yang mengajar madhab akademik ialah cikgu. Dulu yang mengajar madhab akademik ustaz-ustaz. Ustaz Ali tasawuf mengajar matematik. Itu hebat tu. Ada Ustaz Ali yang mengajar tasawuf dulu ni, dia mengajar matematik. Ustaz Harun mengajar sejarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila habis contohnya had, dia mengajar tentang subjek dia sejarah. Jadi dia kata, macam mana kita cerita sambung cerita sepanjang tahun tu, dia akan cerita sikit. Salah Sayyidina Muhammad. Pelajar-pelajar yang malas mengaji, ustaz cerita ustaz. Jadi begitulah cerita penting dalam hidup kita. Kalau dulu-dulu budak-budak diceritakan cerita sang kancil dengan boya, sang kancil dengan bubuk Nabi Allah, dengan bubuk Raja Sulaiman, dia kata Allahumma salli ala sayyidina, macam-macam. Jadi hari ini kita diminta untuk bercerita tentang wali-wali Allah di zaman moden. Sebab mungkin orang-orang mungkin daripada ni duk dengar cerita tentang wali-wali Allah dulu-dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cerita tentang wali-wali Allah ni selalunya orang bercerita tentang karamat, karamah wali-wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada tak karamah wali-wali Allah di zaman moden ni, di zaman kita duduk ni? Sebenarnya sangat banyak. Di antaranya yang saya ingat, satu orang wali Allah, iaitu Syekh Abdullah Battah-Hatabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya waktu di Mata Mahmud duk dengar nama dia, tapi kita tu Tuhan tak gerak nak pergi ziarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas dia tak ada, barulah kenal. Waktu mengaji tahu, tapi tak ada petunjuk untuk nak pergi berjumpa. Dengar cerita dah, dia soalan Sayyidina Muhammad pakai kain pelekat, baju tak pakai. Nah, itulah dia punya trademark dia. Pakai kain pelekat, baju tak pakai, rambut panjang. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan orang kata dia tak betul. Jadi di antara cerita dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penuh sekali. Satu ulama daripada Cyprus, Syekh Nazim, mai ke Malaysia, mai ke Kedah, dan dia nak pergi ziarah Syekh Abdullah Battah-Hatabi. Bila dia mai, dan hebatnya Syekh Nazim ni tu pun wali juga. Yang bawa dia tu orang Melayu kita. Kawan tu pun tak tahu tak mana Syekh Abdullah duduk, tapi yang pandu dia ialah Syekh Nazim. Salah siapa. Jadi Syekh Nazim tu macam base, ikut jalan ni, kanan kiri, sampailah soalan Sayyidina Muhammad dekat rumah Syekh Abdullah. Sedangkan dia tak pernah main tapi dia boleh tunjuk dekat driver tu, kuning sampai ke rumah tu. Bila sampai ke rumah Syekh Abdullah, Syekh Abdullah ni rumah dia tak ada dapur. Sampai di rumah Syekh Abdullah tu pakai hari tu pakaian lain, pakai dengan baju Melayu, pakai dengan tegolok. Sahadat Sayyidina Muhammad. Mana dia pakai pakaian budaya Melayu nak sambut ni hak mai daripada Cyprus. Sahadat Sayyidina Muhammad.
Sedangkan hak ni tak telefon hak ni pun tak pernah telefon, tak pernah dapat telefon daripada hak ni. Itu dunia awliya. Lepas tu pula bila duduk sembang ni, hak ni cakap Cyprus, ni cakap Melayu, boleh faham pula. Soalan Sayyidina Muhammad, dia kalau orang buat persidangan apa-apa, dia ada penterjemah hak pakai iPhone tu kan, ayat apa? Dia penterjemah. Ni cakap Cyprus, ni hak ni cakap Melayu. Pelik kan? Macam mana mereka tu? Tu karamah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina itu berlaku di zaman ini. Lepas tu pula masalah Sayyidina Muhammad, karamah dia, orang pergi ziarah dia, orang bercerita bila orang pergi ziarah dia, masalah Sayyidina ada dia jamu ayak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di jamu ayak tu, di tapak tu ada tungku macam buah bata tu kan. Lepas tu buah periuk, soalan sebab tu dia cucuk surat, dia cucuk surat abang, letak macam tu. Sampailah ayat tu nidih. Tu karomah dia. Ada sekali anak murid dia cerita, dia jalan atas batas kereta api, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kereta api mai. Bila kereta api mai, kereta api tengok kawan tu duduk jalan atas batas kereta api, horn pon. Dia jalan tak kisah pun. Orang tengok, Allahu Akbar, habirah tu syekh kita. Salah Sayyidina Muhammad. Jalan tenang ya. Depa ni duk pom driver ni sampai keluar api kereta api tu. Tu baru kereta api tu keluar api, brek. Waktu tu brek ni masalah Sayyidina Muhammad lagi sedepah nak sampai dengan dia. Kereta api tu berhenti betul-betul, sedepah berhenti. Sayyidina Muhammad, kawan ni depa ni pakai duk mengucap lah habirah driver tu. Bila kereta api tu berhenti, dia kelih macam tu ya, baru dia keluar daripada batas kereta api. Karamatul awliya. Dalam zaman kita duduk ni juga, mungkin kita kenal satu orang namanya Tuan Guru Haji Sa'ab Monggoi. Tuan Haji Sa'ab Monggoi ni, dia duduk kat kita ni. Dia Salah Sayyidina Muhammad di Kampung Bukit Pokok Senang. Salah Sayyidina Muhammad. Ada orang cerita karamah dia. Terus Sa'ab Monggoi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pernah sebut satu masa itu Al-Ustaz dan Langgang akan bersambung. Waktu itu orang bina titi di atas darat. Ketika itu perang besar akan berlaku. Tu mulut Tuan Guru Haji Sa'ab Monggoi. Mulut dia, hak dia kata tu sambung menyambung. Ni anak murid dia duk, anak murid dia semua ingat dan duk tunggu. Mati pun dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau saya ingat waktu mana saya duduk di Mata Mahmud tahun 82, Ngaji Mahat Mahmud, kalau Ustaz Langgang mami jauh. Lepas tu dia tambah pembangunan. Akhirnya Allah Ustaz Langgang ni macam sampai hari ni macam sambung. Waktu tu Tanjung Bendahara, orang baru buat jalan, kiri kanan tak ada rumah, tak ada bangunan apa. Yang ada hanya pokok-pokok nipah. Sunyi tak macam lah. Tahun 82. Saya masuk Ngaji Mahat umur 13 tahun waktu tu. Jadi tu Ustaz Monggoi ni, dia kata satu masa esok Allah Ustaz dan Langgang akan bersambung. Ketika tu orang bina titik di darat, ketika tu perang besar akan berlaku. Salah
Sahabat Sayyidina Muhammad. Mula-mula taman titi tak ada. Orang buat highway plus dekat hospital Sunnah Bahaya tu dipanggil titi tak ada. Orang buat titi menyeberang sungai, ni titi tak ada. Lepas tu pula orang makin banyak buat titi tak ada bila mana kereta api ATS dan Masjid Sultan Bahaya tu, Cipang Kuala. Jadi semua tu ialah mulut Tok Guru Haji Sak Manggai. Dan menariknya dia kata ketika itu perang besar akan berlaku. Perang apa tu? Perang dunia ketiga. Dekat berlaku dah ni. Jikalaulah ni amaran daripada Rusia, Sahabat Sayyidina Muhammad, kalau Israel serang Palestin, dia akan serang Israel. Ini terbaru pernyataan Presiden Putin. Sebab selalunya bila masuk Ramadan, jadi Israel akan serang umat Islam di Palestin. Ini hari kedua kita puasa Ramadan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa berlaku tindakan macam tu? Sebab Amerika cari pasal. Amerika ni dia boneka Yahudi, dia boneka Israel. Israel ni nak bentuk negara Israel Kubra, dia panggil Israel Raya, membentuk negara daripada Nil hingga Furat, daripada sungai Nil sehingga sungai Furat, sungai Nil di Mesir sehinggalah sungai Furat di Baghdad, di Iraq. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kalau tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Israel benderanya ialah bintang 6, bintang David tu, Sahabat Sayyidina Muhammad. Dan atas dia ada 2 garis, bawah ada 2 garis. Itulah sungai Furat, itulah sungai Nil dan sungai Furat. Yang mana nak buat tu? Cuma yang jadi penghalang Israel nak buat ni 2 kuasa besar dunia, iaitu Rusia dan juga China. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Dan hebatnya, halusnya Israel ni, dia membina negara Yahudi berhampiran dengan Rusia, Ukraine. Ukraine tu masalah saya nama presidennya Yahudi, dia negara Yahudi. Tapi yang peliknya seluruh dunia, bahkan Malaysia menyebelahi Ukraine. Pasal kita mengikuti perkembangan dunia melalui CNN. CNN ni Yahudi, berita yang disupport oleh Yahudi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunggu tengok apa nak jadi. Jadi maknanya kalau belah Eropah tu, jadi perang akan berlaku antara Rusia dan juga Israel. Hak belah Asia ni iaitu China. Sebab tu China dah hantar kapal-kapal perang di Laut China Selatan. Macam-macam konflik. Jadi kalau berlaku belah Asia, China. Kalau berlaku di belah Eropah, Rusia. Jadi semua ni masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Amerika akan bergolak menentang China, Amerika akan bergolak menentang Rusia. Kalau berlaku perang ni, inilah yang disebut dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga ni cetusan daripada Yahudi, seperti Perang Dunia Kedua dan Pertama pun dicetus oleh Yahudi. Dalam konflik ni, perang ni, ulama-ulama kita dulu macam Pak Mik Bukit Besar, waktu dia ada, dia pesan jaga-jaga selepas daripada raya. Kata dia perang. Tok Guru Haji Mahmud Batu Lima, jaga-jaga lepas raya perang. Anak murid lepas mempersiapkan persiapan kalau berlaku situasi macam tu, makanan
2 bulan, makanan 3 bulan, Allahumma salli ala sayyidina dan sebagainya. Jadi maknanya sampai hari ini anak murid dia bila nak masuk raya ya, mbak siap persiapan, tak raya tak perak tak apa, macam tu lah sallallahu alaihi wasallam. Nanti wallah tu mulut Tuan Guru Haji Sak Monggoy dulu. Jadi kita harap Allah selamatkan kita semua daripada kancah fitnah akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi kalau berlaku dahsyat perang dunia ni, perang nuklear, Allah Sayyidina Muhammad tak tahulah macam mana. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala, Tuan Guru Sak Monggoy di antara karamah dia, orang cerita dia daripada kampung bukit nak main ke Penang, mayat-mayat. Zaman tu zaman kereta tak berapa banyak. Lepas ni naik kereta nak pergi mayat-mayat di Penang, Masjid Penang. Tok Guru Sak Monggoy, masalah saya nama dia naik basikal. Lepas ni naik kereta. Tengok Tok Guru. Oh Tok Guru. Pelan kereta. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Tok Guru pergi mana Tok Guru? Mayat-mayat. Tak apa tak, kami pergi dulu lah. Tak apa. Lepas sampai di Masjid Penang, dia ada dah nak jadi imam dah. Dia pergi macam mana? Tu Sak Monggoy. Dah satu orang anak murid dia, kami panggil pakcik. Bermula daripada Pondok Langak, Pondok Makarimul Akhlak. Dia suka pergi Pondok Makarimul Akhlak. Dia berkawan dengan Tuan Guru Haji Abdullah Kecik, ayah Pak Long Syekh Muhammad. Hari itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ceritanya ada orang panggil, ada hajat, orang panggil minta Tuan Guru buat doa selamat. Dia nak kata pakcik ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi 2 biji kereta. Satu pakcik ni bawa Tok Guru, satu lagi budak-budak pondok. Pakcik ni waktu tu budak lagi lah. Sampai taman lepas pi tak tahu, mungkin belah ni ikut belah Sungai Santak. Tak tahu mana belah kokok tu lah, masalah Sayyidina Muhammad. Sampai tu berhenti kereta, rumah orang tu kena nyeberang sungai, ada titi. Masalah Sayyidina Muhammad. Satu titi tu titi lama, ada titi tu titi baru. Tok Guru tak tahu titi tu titi lama. Dia turun kereta terus pergi. Jadi pakcik ni pun dah Tok Guru pergi, dia pun ikut Tok Guru. Depan tu pergi titi baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Titi tu titi lama. Bila 2 orang masuk pijak titi tu, merudum dua-dua dalam sungai. Sekali dengan Tok Guru sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tok Guru Sak Monggoy dia pakai kod. Kan dulu Tok Guru dah ada pakai kod kan. Dia pakai kod. Bila jatuh dalam sungai tu, pakat tu gelak kat dia tu, kat pakcik tu. Awak dia pergi kata Tok Guru tak apalah, dia pergi buat apa. Akhirnya bila terjun dalam sungai tu, sampai serban Tok Guru pun tercabut. Lepas tu lencun terjun sungai. Tapi dia dapat khabar naik. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, ringkas ceritanya, Tok Guru Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atas rumah kan surau, saya tak ingat surau kot, naik atas rumah, atas surau. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dia Tok Guru nak mula kuliah kan, nak mula baca doa, dia Tok Guru, mat mana mat? Duduk bawah Tok Guru, awak dia tak naik. Lencun Tok Guru, suruh dia naik. Naik tu berlencun, faham lah, merambu yang sungai, nitik, duduk tepi Tok Guru. Satu Tok Guru kata, mat pegang baju Guru. Pegang baju Tok Guru tak basah, sedangkan terjun sungai dua-dua. Karomah Tuan Guru Haji Sak Monggoy.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sekali anak murid jemput dia ceramah Isra' Mi'raj di Kubur Panjang. Dia kata boleh, tapi malam tu aku pergi lewat sikit je lah. Tak apa. Akhirnya lepas isyak, lepas jemput, lepas tunggu lama lah. Zaman tu zaman pakai pita Goslin, pita pump Goslin tu. Jadi kalau gas habis dia malap. Masalah selamat. Jadi mereka pun lama tunggu sampai malap pita Goslin tu. Malam tu pula lebat hujan selebat-lebatnya. Apa kata Tok Guru tak main dah apa. Tapi dia abang kata dia lewat sikit. Dia tahu kot malam tu hujan kot. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Lama dah tunggu, budak-budak pakai mengantuk habis dah. Baru sampai. Sampai rupanya anak murid ni depa persiap baju green. Kata Guru Mai sehari basah, depa nak bagi baju green. Sampai Tok ni baju Tok ni baju green. Dia kata tak basah dia baju tu macam baju dia baju hujan. Macam tu sedangkan dia main dengan basikal dia. Karamah Tuan Guru Haji Sa'ad Monggoy. Di Kedah ni banyak Tok Guru wali-wali dulu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Harga Tok Guru Tuan Guru Haji Mat Lala. Tuan Haji Mat Lala. Ada satu orang, dia ni Melayu tapi dia komunis. Sahadat Sayyidina Muhammad. Tapi dia komunis. Dia ni subhanallah sahadat Sayyidina Muhammad. Lepas dia sedang insah jadi komunis tu, dia nak cari Tok Guru Haji Mat Lala. Tok Mat Lala ni pernah sekali dia naik rakit. Dia Tok Guru ni dia memimpin perjuangan. Komunis marah. Tengok Tok Guru komunis ni, Melayu ni orang Kulim. Salah. Dia tembak Tok Guru. Tok Guru ni bila kena tembak, salah Sayyidina Muhammad kena tembak. Dia rakit halang sungai tu bagi dia perapat dengan debin, harga naik. Kena tembak, pam. Koyak rabak ni. Baju koyak rabak. Tapi tak lut. Allahumma salli. Dia kata, tu yang dia tengok dengan mata kepala dia, tak jadi apa, lu lari lah. Lari naik tu, pop. Habis pula koyak rabak. Baju ni, naik pergi macam tu lah. Tuan Sa'ad Monggoy. Iaitu Tuan Guru Haji Mat Lala. Jadi subhanallah, tu para ulama kita dulu. Pak Cik Haji Isa. Pak Cik Haji Isa ni, alhamdulillah, Tuan Haji Mat Lala saya pernah jumpa dan ambil ilmu-ilmu dia. Alhamdulillah. Pak Cik Haji Isa pun alhamdulillah kami dapat bai'ah tarekat Syatariah dengan dia. Alhamdulillah. Bertabarruk. Tuan Guru Pak Cik Haji Isa ni rumah tepi sungai. Setiap tahun mesti banjir, tapi tak pernah pindah. Dan orang pernah melihat dia berjalan tahiyat. Karamatul Awliya. Ada satu orang tu, dia tengah duduk mengai mancing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba di seberang sungai balik sana tu Pak Teh. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam. Pak Teh sebalik tu, dia duduk merang sungai tu, Sungai Mahang. Ada sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tengah duduk mengai, Pak Teh tu sebelah. Assalamualaikum. Main kau benar. Duduk sebelah, basah pun nak. Tu awliya. Tu dia diceritakan tentang karomah-karomah dia. Saya pernah tengok karomah Tuan Guru Haji Omar Zudi. Malam tu ialah malam sambutan peristiwa Mamali di Mali. Saya pergi dengan ayah Sayyidina Muhammad.
Jadi waktu pengurusi nak mulakan majlis, dia mulakan majlis, dia kata kita syukur pada malam ini kerana bersama-sama kita ialah Tuan Guru Haji Omar Sudi. Woi, Tuan Guru mai ke? Masya-Allah. Jadi kita duduk jauh belakang, kita duduk jauh. Ada seperti stage tu, pentas tu jauh. Dia tak pernah nampak. Jadi Tuan kata pengurusi majlis, kita syukur sebab malam ni ceramah kita dihadiri oleh Tuan Guru Haji Omar Sudi. Adik saya mengaji Pondok Lanai. Bila balik rumah, soalan Sayyidina Muhammad jumpa dengan adik. Saya kata, Tok Guru pi malam tu ceramah. Pi. Tak pi, duduk dengan kami. Tok Guru duduk dengan mereka. Mana siapa hak sana? Tu dia panggil karamatul awliya. Satu tempat, satu masa boleh duduk dua tempat. Tu yang saya ziarah Pak Sumi. Saya tanya Pak Su, orang hak boleh duduk dua tempat ni macam mana Pak Su? Dia kata tu dia panggil ahlut tahayyuz. Tu bahasa Pak Su, dia panggil ahlut tahayyuz. Satu masa boleh duduk dua tempat. Kata Pak Su, Sayyidina Sayyidina Muhammad, tu watak yang pernah ada kepada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dia ceramah di Perak, dia ceramah dalam waktu yang sama di Singapura. Satu masa dua tempat. Itu para awliya karamah dia. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Ada satu orang kami panggil Pak Long. Dia cerita tentang karamah Tok Guru Mazudi. Tok Guru ni kalau dia mengajar hujan, dia tutup kitab dia balik. Dia tak tunggu lah. Dia turun apa ni surau, dia balik. Bila dia turun surau, anak murid nampak semua pergi tingkap nak tengok dia sebab dia tak basah. Hujan tak basah. Satu masa tu hujan lebat, tutup kitab, dia turun daripada Nasa, dia turun daripada surau Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dia cerita lah Pak Lon, dia cerita dia ada bila dia nak pi tu, dia berkumit-kumit mulut dia baca apa-apa lah kot. Pi tu kan cucuk atap tu patut kena baju basah, kena baju tak basah. Pi macam tu. Pak Long ni dia ada masalah apa tau. Dia turun nak sah, telapak pergi ke Tok Guru, Assalamualaikum Tok Guru. Bukan pergi bawa payung. Orang ambil payung, bawa payung Tok Guru kan. Dia turun pergi tu, masalah Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum Tok Guru. Dia nak tanya masalah apa tau. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila dia pergi Tok Guru, ada satu masalah tu nak tanya. Kata cerita Pak Long tu, kata dia, berani. Tu kalimat Tok Guru yang dia cerita. Dia pun tanya masalah. Dia tengok betul Tok Guru pun tak basah, dia pun tak basah. Sedang hujan tu selebat-lebatnya. Soalan semua. Lepas tu bila Tok Guru jawab soalan dia, masih Tok Guru pergi tinggal dia, dia mula basah. Tok Guru tak basah. Karamatul awliya Sayyidina Sayyidina Muhammad. Kalau dia naik bah, Tok Guru naik bah, anak dia ikut. Anak dia satu orang nama Najib. Turun bah marah tu, kalau hujan, anak dia menyorok balik dia pasal tak basah. Jadi subhanallah, semoga Allah SWT menurunkan rahmat yang banyak pada kita yang ada pada hari ini dengan sebab kita bercerita tentang para awliya. Baik. Agak-agak lah karamah yang berlaku kat depan ni, dia pakai kisah. Dia tak kisah, tengok sikit pun tak. Contoh macam Tuan Guru Haji Wahid Melaka. Wali-wali semua Tok Guru. Tuan Haji Wahid Melaka, soalan Sayyidina Muhammad. Satu masa kereta dah habis minyak. Bila kereta habis minyak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bukan berhenti di Shell. Dia habis minyak tu bukan di Shell minyak, habis minyak tu tepi jalan. Adalah parit gila orang panggil. Parit lah. Dia pergi ambil air,
Ayak parit tu. Dia buka tangki, dia tuang ayak. Start kereta berjalan. Jangan ubat lah. Jangan duk try. Start kereta jalan. Sedangkan buah ayak karamah. Taib. Karamah yang dimiliki oleh para awliya ni, Tok Guru ni sebab apa? Sebab mereka istiqamah. Contoh, saya pernah jumpa dengan satu orang Tok Guru. Bukan, saya jumpa dengan isteri dia. Dia dah meninggal. Kami pergi, waktu tu kami ustaz-ustaz muda ni, kita pergi ziarah dia, ziarah isteri dia, sebab kita nak dengar cerita tentang Tok Guru waktu dia hidup, Sallallahu Alaihi Muhammad. Waktu tu saya lah tanya isteri Tok Guru, tanya Mak Long tu, Tok Guru waktu ada hari tu ni tahajud tak tinggal Mak Long tu? Dia kata tinggal juga, tapi had dia tak pernah tinggal sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah, tak pernah tinggal. Jadi mereka ni Tuhan bagi karamah dengan sebab amalan yang mereka buat, ada yang mereka tak tinggal, istiqamah. Sebab itu kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak agak-agak dengar cerita macam tu, agak-agak nak pakai nak diwali bah. Banyak orang nak diwali nak cerita macam tu, ini wali tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kata Pak Sumit boleh minta nak diwali, baca tu, Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi abdan, kata Pak Su. Itu yang Pak Su bagi ilmu kat saya lah. Jadi kalau siapa-siapa amal doa tu jadi abdan, kata dia. Mana tahu dia kata hari tu wali, satu wali mati. Wali ni kalau mati diganti, dia dipanggil wali abdan. Allahumma salli ala sayyidina. Pak Su nak jadi wali, dia teringin jadi wali. Sebab wali ni hati dengan Tuhan, dia nak jadi wali. Di mana tahu, kata dia, masalah sayyidina Muhammad esok ni kok mana tahu mati satu orang wali, hak nak ganti Allah tolak kita, kata Pak Su. Bahasa dia macam tu. Jadi siapa-siapa baca doa tu jadi wali. Allahumma salli ala sayyidina, insya-Allah. Jadi wali ni bukan kita nak karamah tu, tu bukan bicara kita. Kita nak istiqamah. Seseorang yang Tuhan nak bagi jadi wali, istiqamah dia. Istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, al-istiqamatu fawqal karamah. Istiqamah lebih daripada karamah lagi. Pasal seseorang yang dapat karamah dengan sebab dia istiqamah. Bahkan kata ulama, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka subhanallah, mudah-mudahan penceritaan tentang para awliya ini akan menjadi asbab kita semakin dekat dengan Allah. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita diberi kekuatan untuk belajar, untuk istiqamah. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita bertatih untuk beristiqamah. Mudah ya. Ramadan jadi menjadi madrasah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi madrasah. Tahajud jangan tinggal. Kita bangkit esok, tahajud 2 rakaat. Habis 30 malam, tambah lagi 10 malam, 40 malam. Bila dah jadi 40 malam, ketika tu dia jadi darah daging kita. Darah daging ni maknanya dah tak boleh hidup lah tanpa tahajud. Mesti nak bangun, tak boleh tak bangun. Bila sampai masa dia bangkit, dia akan bangkit, tak berat pasal dia ringan sebab dah jadi darah daging. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Begitulah ibadat-ibadat yang lain pun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kalau kita nak sembahyang tasbih, buat dalam bulan Ramadan. Jadi bila mana kita buat dalam bulan Ramadan 30 hari, tambah lagi 10 hari, jadi 40 hari. Ketika tu tak boleh tinggal lah. Jadi binalah ibadat dalam bulan Ramadan yang dipanggil madrasah. Madrasah latihan untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah cukup sekat tu. Terima kasih pada guru infak masjid yang jadi asbab kita bercerita tentang para awliya yang sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad tak pernah habis dan tak akan habis. Cerita mereka tu bermacam-macam cerita, khususnya para ulama, para awliya di negeri Kedah ni. Sebab Kedah lah di antara negeri yang banyak pondok-pondok dan para awliya ramai. Sahabat Sayyidina Muhammad. Cuma di akhir-akhir zaman ni dia ada yang masyhur, dia ada yang mastur. Masyhur macam tadi orang tahu, tapi banyak yang mastur orang tak tahu. Di antaranya Imam Mahdi alaihissalam, dia termasuk dalam mastur. Orang tak tahu dia wali. Kadang-kadang wali pun tak tahu dia wali juga. Dia tak tahu dia wali. Orang pun tak tahu dia wali, dia pun tak tahu dia wali. Punya tersembunyinya orang-orang ni. Sebab tu kita ni jangan buat lebih baik kurang pada orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Sebab kita takut waktu mana kita buat lebih kurang tu, kita dapat kesan buruk daripada kita buat daripada lebih baik kurang. Hormati semua orang. Satu kata ulama, idza ra'aita ar-rajula fa'taqidhul khidir. Kalau kamu tengok seseorang itu, kamu anggaplah orang tu Nabi Allah Khidir alaihissalam, Sayyidina Muhammad. Dan di antara ciri-ciri seseorang itu akan dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai awliya dia ialah melalui Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jumpa Nabi Allah Khidir ke, ada pendapat salam daripada Nabi Allah Khidir ke, dan sebagainya. Jadi sebab banyak laluan para awliya ialah melalui Nabi Allah Khidir alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperkuatkan hati kita untuk kita kuat beribadat dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah.